Siapa-siapa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang nak mengetahui kedudukan dia pada sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di dalam hatinya. Jadi kalau kita tahu kita ni di sisi Tuhan, setara mana ialah merujuk kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setara mana Allah di dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, biasa saya bagi contoh-contoh tu. Bila mana kita ada masalah, jadi kepada siapa kita terlebih dulu merujuk? Adakah orang dulu ataupun Allah dulu? Kalau kita cari orang dulu, berarti kita tak ada kedudukan pada sisi Allah. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hidup ni tak berpihak pada kita. Hidup ni kita tempuh masalah demi masalah, satu demi satu, tak habis-habis. Di antara masalah kita ialah orang tak terima kita. Antara masalah kita ialah orang tak terima kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, kita berkisah ada orang tak terima kita. Kalau kita berkisah orang tak terima kita, tapi kita tak kisah Allah tak terima kita, itulah kita pada sisi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita kata kita ni hidup nak cari keredaan Tuhan, tapi sebenarnya cakap di mulutnya. Dalam hati kita, kita nak cari keredaan orang. Kita nak cari orang suka pada kita. Sebenarnya nak bagi orang suka pada kita, payah. Payah dapat. Lebih-lebih lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak semua orang suka pada kita. Lagi tak dapat. Kalau kita tengok kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, dia nak habaq kata susah nak cari keadaan di mana nak bagi semua orang suka pada kita. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ridhan nas ghayatun la tudrak. Kata dia, ridhan nas, keredaan manusia, ataupun dengan makna nak bagi manusia suka pada kita semuanya, ghayatun ialah suatu matlamat la tudrak, yang tidak mungkin dapat dicapai. Sekalipun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang suka pada kita, ada juga orang yang tak suka pada kita. Baik, mana tak boleh bagi semua orang suka pada kita, tak boleh. Tetapi kita boleh bagi Allah suka pada kita. Itu je. Macam mana cara nak bagi Allah suka pada kita? Ataupun macam mana nak bagi Allah redha pada kita? Nak bagi Allah redha pada kita, satu ya poin dia. Suka dengan takdir Allah pada kita. Mana hidup kalau suka ni, mana macam mana? Suka ni tak apa. Suka ni tak apa. Seperti mana orang bagi duit pada kita RM1,000, kita suka. Begitu juga kalau diuji oleh Allah pun kita suka, seperti mana orang bagi RM1,000 kat kita dulu. Suka ni dia tak macam sabar. Bila kita kena uji, yang pertama kita kena sabar dulu. Lepas tu sembahyang 2 rakaat, minta Allah tolong. Dia panggil sembahyang hajat. Maka sebab itu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Kalau kita ikut kaedah ni, maka kita pun mendapat keredaan Allah. Tapi tak ramai orang yang mau ikut kaedah ni. Kena uji, tak sabar daripada awal lagi.
Tak boleh terima ujian Tuhan daripada awal-awal lagi. Sembahyang jauh sekali. Sabar pun tak sabar. Nak suruh sembahyang lagi tak sembahyang. Jadi macam mana kita nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita macam tu pada Tuhan. Baik. Jadi keredaan Allah ialah matlamat yang paling utama yang kita kejar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kehilangan keredaan Allah, kita akan hilang segala-galanya. Hati memang tak bahagia lah. Bukan sahaja tu, Allah bagi lagi masalah. Allah bagi lagi masalah. Allah bagi lagi masalah. Allah bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu maknanya kita ataupun seseorang tu dah kehilangan Tuhan di hatinya.